3 step lah. Yang pertama taruh dulu salt. Kalau tak ada salt macam ni kita nak test salt tersebut. And then add a few drop. Drop ni nak tengok dia ada precipitate ataupun tidak. Nampak tak dia kata dekat sini kelas? White precipitate. Dissolve. Maksudnya masa kamu taruh a few drop tu dia hasilkan white precipitate. Boleh faham masa taruh ni a few drop dia hasilkan white precipitate. And then bila kamu taruh sorry. Masa kamu taruh a few drop tu kan dia hasilkan white precipitate. Tapi after add excess tu, okay, white precipitate tadi dissolve, okay. White precipitate dissolve. Siapakah anion tersebut? Okay. Okay, tapi dia punya tindak balas ni bermula daripada mana? Daripada tengah Okay, colorless K solution. So sekarang ni salt ni adalah warna dia colorless. Jadi kamu kena tahulah siapa yang colorless, siapa yang tak ada colorless. Jadi jangan ingat yang colorless sebab terlalu banyak. Okay, yang saya ajar hari tu ingat yang ada color. Okay, yang ingat yang hanya ada warna sahaja. Selalunya siapa yang ada warna, selalunya mana-mana salt yang ada Fe2+, okay, Fe3+, Cu2+, inilah selalunya Fe2+ ni biasanya warnanya akan jadi green ataupun warna dia cerah sikit lah, yellowish green ataupun Fe3 ni yang warnanya brown, perang Copper ni biasanya warnanya adalah blue. Okay, warnanya adalah blue. Ini saya masukkan solution. Okay, saya yang saja hari tu ada color green lah. Yang mana okay, yang color green tu kalau dia dalam bentuk solid, iaitu copper to chloride green ataupun copper to carbonate green. Okay, kenapa copper to carbonate? Copper to carbonate solid. Copper to chloride waktu solid sahaja dia green. Waktu apa? Ketika dia solution warna dia biru solid. Okay. Alright, so bermula daripada tengah ni, bila tambah sodium hydroxide dapat yang belah kiri, and then bila tambah dengan salt di sebelah kanan akan dapat white precipitate. Okay kelas. Yang di sebelah kanan ini nampak tak ada tambah salt, bermaksud ini dia kata mendakankan. Mana-mana salt solution bila dia tambah, okay, tengok betul-betul Yang nombor 2 ni, bila ada solution A tambah solution B, dia akan hasilkan precipitate. Okay, sebenarnya inilah dia preparation insoluble salt. Okay, ini adalah insoluble salt. Apa nama insoluble salt ni? Dia masuk ujian kamu hari tu. Nama dia adalah double decomposition. Nama proses ataupun nama lain adalah precipitation reaction. Salah satu nama ni boleh bagi tahu kalau soalan tanya Senang je clue dia. Kalau ada solution A, larutan solution tambah solution ada hasilkan mendakan. Itu adalah preparation insoluble salt. Okey, yang belah kanan preparation insoluble salt, yang belah kiri dia nak test cation. Sebab tu kena tahu apa objektif reaction tu Ini nak test cation. Yang belah bawah nak test atau prepare insoluble salt prepare insoluble ataupun precipitation reaction Okey, tengok soalan. In reaction 1, white precipitate Q form. Okey, insoluble excess sodium hydroxide. Name all ion which are probably present in K. Siapakah yang ada kemungkinan yang ada di dalam itu? So kelas, saya tak hafal, tapi kita tengok balik, saya hafal jadual. So kita tengoklah jadual. Okay? Maksudnya bila tambah sodium hydroxide in excess, dia akan dissolve. Siapa dia? Jom kita tengok jadual yang saya ajar hari tu. Sebab tu penting jadual ni ni. Tengok yang mana ni kelas? Kita tengok yang belah atas. Okay? And then tengok atas yang colorless dan yang bertanda right. Okay?
Yang bertanda right tu maksudnya dissolve apa tu? Yang warna biru tu, what precipitate if you drop and what precipitate dissolve in excess. Siapa dia kelas? Tolong bagi tahu. Ada 3 cation kat situ. Kalsium bukan, kalsium pangkah kan. Fe2 plus bukan pangkah juga. Fe3 plus pangkah, Mg pangkah, Cu2 plus pangkah. Yang bertanda right adalah Zap tu, zinc, aluminium, lead. Nampak tak? Ni bertanda right ni. Ni. Yang right ni siapa dia? Itulah dia, zinc, aluminium, lead. Sebab itulah penting untuk kamu hafal jadual dan faham apa maksud dia. Saya tak hafal lah. Saya kena tengok jadual tersebut. Okey. Sekejap. Mana tadi soalan? Balik semula kepada soalan tadi. Okey, so zinc, aluminium, lead, itulah jawapan dia. Dia suruh name kan? Satu lagi dia suruh name. Name jangan buat formula. Tu ni nama dia. Zinc ion. Aluminium ion. Dengan apa tadi? Lead ion Okey. Ataupun lead 2 ion lah. Kena masukkan dia punya Roman tu sekali. Okey. Okay, referring to reaction 1 and 2, name the cation present in solution K. Name all probability. Okay, siapakah K ni? Zinc ke, aluminium ke, lead? Jadi tindak balas inilah yang menentukan. Yang nombor 2 tu kelas. Yang nombor 2 itulah yang membantu kita untuk beritahu siapakah dia cation. Zinc ke, aluminium ke, lead. Okay. Alright. So yang tidak berwarna kan. Okey, jadi yang tidak berwarna tadi bila ditambah hasilkan what precipitate Okey, jadi siapa dia? Okey, jadi seperti saya pernah ajar sebelum ni untuk buat equation preparation insoluble salt, apa formula dia? Formula dia yang pertama ialah make sure yang B ni anak. And then belakang tu kena tengoklah salt apa yang kita nak hasilkan. Okey. Ni let's say lah Y. Tengok salt apa yang nak kita hasilkan. Satu lagi X dan belakang dia mesti nitrate. Boleh faham Belakang dia mesti nitrate. Boleh dapat tak kata kelas? Kita pernah belajar sebelum ni. Saya dah bagi dah formula ini. Nanti dapatlah salt itu adalah X, Y. Okey. Dapat tambah lagi. Dia akan cross lah akan dapat anak tadi tu dengan nitrate. Siapa dia anak ni? Dah jangan lupa pula. Okey, ammonium ion, sodium ion, potassium ion. Okey. So kalau kamu tengok dalam soalan di atas, nampak tak anak tu dia guna yang mana? Dia dah bagi hint dah kat situ. Anak tu dia guna sodium. Nampak tak kat sini? Dia guna sodium ni anak ni. So siapa Y dia? Siapa dia Y dia kelas? So Y dia adalah sulfate Y dia adalah sulfate. Nampak tu? Ni dah bagi dah. Ni lah dia Y dia. Okey. Y dia sebenarnya adalah sulfate. Okey. Cikgu masalahnya Y dah tahu X tu apa. Jadi kata X tu insoluble kan. Jadi kamu kena ingat balik siapakah soluble untuk sulfate. Siapakah ada insoluble salt untuk sulfate. Ingat balik insoluble salt kita dah belajar. Siapa dia? Jadi di belah depan ni ada nama iaitu ingatlah pantai cahaya bulan. Siapa dia? Pb, kalsium, barium. Nampak? So sulfate yang insoluble hanya ada 3 saja, iaitu Pb, kalsium, barium. Tolong ingat balik sebab tu saya kata daripada awal kena ingat yang saya ajar. Tajuk ni dia perlukan praktis. Dia perlukan praktis. Bila kamu buat praktis kamu akan nampak trik-trik nak jawab macam mana okey. So sekarang ada 3 ni cikgu. Yang mana satu ni? Cari dah dalam 3 tu mana yang ada kaitan dengan ni. Zinc dengan jawapan nombor 1. Siapa dia kelas?
Siapa yang tersangkut kat situ? Lead, calcium, barium. Yang ada kat dalam kalau kamu tengok lead. Nampak tak? Aluminium tak ada. Ni nampak ni lead ion. Lead ion ni. Nampak? So jawapannya adalah lead to ion. Okay. Referring name. Dia suruh name kan. So kena name lah. Lead. Roman besar ion. Okay, saya ni dah ajar kan. Sekali lupa nak record lah. Aduh. Okay, dah record cantik. Boleh tak kelas sampai situ? Dia kena relax saja nak buat tajuk solve ni, kena step by step. Kamu kena tahu dahulu apa aim reaction tersebut. Yang belah kiri tu nak test cation. Okay? So macam mana nak tahu cation, tengok ion apa yang ada kat dalam tu berdasarkan jadual yang saya pernah bagi sebelum ini. Tapi macam mana nak tahu cation yang mana satu, ada 3. Sebab tu kena tengok reaction nombor 2 pula. Okay. But you have to remember the formula how to prepare insoluble salt. Apa formula dia yang saya bagi ni XNO3 plus anak Y produce XY iaitu insoluble salt and produce anak NO3 So daripada soalan dia dah bagi clue dah. Sebenarnya anak tu adalah sodium dan Y itu adalah sulfate. Jadi kamu kena tengok balik sulfate mana yang insoluble. Okay. Selesai nombor yang B. And then tengok soalan C, write the balanced ionic equation for reaction forming the white precipitate. Okay, ini yang reaction 2 Soalan ini ditanya pasal reaction 2. Siapa dia? So kita dah tahu dah kelas, X ini ialah lead, Pb2+. Jadi kita tulis dah persamaan yang lengkap. Okay. So di sini apa dia? PbNO3. Make sure formula kena betul aqueous tak wajib tulis tapi saya biasakan diri saya tulis lah. Okey, lagi anak tadi siapa? Sodium kan? Sodium to sulfate aqueous produce sodium, yang insoluble tadi produce Pb sulfate ataupun lead to sulfate. Ini solid. And then satu lagi sodium nitrate. This one is aqueous. And then balance equation ini 2 dah cukup senang je nak balance Okay kelas, bila nak balance kadang-kadang ada benda yang kamu tak perlu nak tengok satu persatu. Contohnya macam nitrate ni kan. Ni saya tunjuklah NO3 ni. Tengok sekali terus NO3. Jangan nak kira pula bilangan N tu ada berapa, O, oksigen ada berapa. Tak perlu sekali kan terus tengok NO3 kat belah kiri ada 2. So di belah kanan NO3 kena lah ada 2 sebab tu tambah 2. Macam tu. Nampak tak? Kan betul? Macam mana sulfate? Sulfate pun sama. Tengok sekali terus sulfate ni ada berapa. Tak payah nak kira satu-satu. Sulfur ada 1, oksigen. Jadi lambat. Sekalikan terus kat mana-mana yang formula yang sama tu kamu sekalikan terus kira bilangan dia berapa. Sebelah kiri ni sulfate ada 1. Belah kanan sulfate pun bilangan dia kena ada 1. Okay. Belah kiri sodium ada 2, belah kanan kenalah jadikan dia 2. Macam itulah So dapat 2 markah. Apa dia 2 markah? Betul chemical formula dan satu lagi balancing chemical equation. Okay. Balancing chemical equation ni pun ramai yang tak boleh buat sekiranya kamu tak ingat formula ini kelas. Ni penting ni. Kalau tak ingat formula ni memang tak jalan lah kamu punya chemical equation tu. Okay. Ni. Okay. Next, name two cation which produce white precipitate that will not dissolve in excess sodium hydroxide solution. Siapa dia? Cation tapi dia bila tambah excess dia not dissolve dan warna precipitation, warna precipitate tu adalah white. Siapa dia? Sama, kita tengok balik table samalah, saya pun refer kepada table. Tugas kita hafal table saja. Siapa dia kelas? Dia insoluble tapi warnanya white precipitate. Okey, jadi dekat sini kamu tengok yang pangkah dan warna dia putih. Okey kelas So kalau ada pada sini yang saya boleh nyatakan ialah, cuba tengok yang pangkah dan warna dia putih. Fe2+ tak boleh, warna dia green. Okey, warna dia green. Fe3+ tak boleh, warnanya brown. Copper to ion tak boleh, warnanya blue.
Yang warna dia white siapa? White precipitate. Okey, yang warna dia white precipitate ialah ini dia, kalsium dan juga magnesium. Nampak tak tu kelas? Sebab tu saya kata cukuplah kamu hafal table ini, insya-Allah boleh jawab. Okey, tak perlulah nak hafal panjang-panjang macam dalam kamu punya modul so siapa jawapan dia? Calcium ion and magnesium ion. Calcium ion or magnesium ion. Or lah sebab dia atau kan. So jawapan dia calcium ion or magnesium ion. Dia suruh name lagi, so kena tulis nama penuh dia. Calcium ion or magnesium ion. Okey. Dapatlah satu markah. Nampak tak kelas? Okay, state the confirmatory test for one cation presents in D1. Okay, D1. Okay, state the confirmatory test for test cation. State one confirmatory test. Okay, macam mana nak test cation? Okay, okay, macam mana nak confirmatory test? Okay, confirmatory test kita kena explain balik lah step macam mana dekat atas ni. Okay, ni yang dekat Q tu sama proses dia So bila soalan tu kata saja confirmatory test, dalam jawapan kamu mesti ada apa kelas? Nampak saja confirmatory test, make sure mesti kena ada procedure. Satu markah. And then apa yang kamu observe? Satu markah. Okay, dan kadang-kadang kena bagi tahu juga apa dia punya inference dia Okay, so prosedur apa dia kelas? Prosedur dia seperti yang saya ajar sebelum ini. Yang pertama tambah salt, X, and then yang nombor 2 tambah a few drop. Okay, a few drop ni sodium hydroxide. Dan nombor 3 tambah apa? Tambah excess, excess sodium hydroxide. And then dia kata, dan kita tahu bila tambah dia akan hasilkan white precipitate. Nampak tak? Itulah kita punya observe dia Observe. Okay, so macam mana nak buat ayat? Okay, selalunya kita terus bermula daripada yang selepas a few drop ni. Okay, so sebab ada satu markah je kan prosedur. So nombor 1 ialah okay, buat je lah ayat add a few drop of sodium hydroxide solution into salt X. Okay, and then okay, and then yang nombor 2 add salt X. Okay, and then yang seterusnya kena bagi tahu apa yang berlaku. Salt X and a few pula. And white precipitate is formed. White precipitate is formed. So nombor 2 baru bagi tahu selepas tambah excess apa yang berlaku. And then nombor 2 white precipitate dissolve in excess sodium hydroxide solution. Okay, so nombor 3 tadi inference. Ni optional lah, nak bagi tahu ke tak nak. Just bagi tahu je lah. Maksudnya cation Ca2+ ataupun siapa lagi, Mg2+ is present. Okay, tu optional, nak bagi tahu boleh, tak nak bagi tahu pun tak apa. So di sini adalah prosedur tadi, satu markah. Prosedur ni prosedur. Satu markah. Ni nombor 2. Nombor 2 tadi, markah yang nombor 2 itu bagi tahu selepas tambah excess apa yang jadi dengan precipitate. Okay, dissolve
Cukup itu sahaja. Nombor 3 tu nak bagi tahu boleh, tak nak bagi tahu pun tak ada, tak apa So selesailah test untuk cation. Okey kelas? Boleh sampai situ kalau rasa tertinggal tu nanti tengok balik rakaman yang saya ajar ni ni baru satu latihan lah. Kalau nak discuss semua latihan dalam modul tak sempat habis libus kita So jom kita tengok pula untuk anion. Boleh kelas? Nah, test anion ini antara part yang sangat penting antara part yang sangat penting. Okey, so kamu kena ingatnya ini kelas. Nak test anion anion ni negative charge lah. You have to memorize all of this. Okey, dalam soal apakah anion yang kita cover yang kita belajar adalah hanya ada 4 saja, carbonate ion, sulfate ion, chloride ion, nitrate ion. Jangan pandai-pandai pula. So dichromate ion termasuk tak perlu Yang kita belajar dalam silibus kita SPM 4 ini sahaja yang kita akan uji. Tadi cation dah cation ingat table yang saya ajar sebelum ni. Ini lain pula. Ni nak test dia punya anion Okay, so dia kata apa ni? Certain anions can be identified from testing the gas released when salt undergoes decomposition by heat. However, the identity of the anion in a salt still needs to be confirmed through anion test. So kita boleh suggest salt tu based on effect dia on heat. Kamu panaskan dia, tengok dia jadi apa produk dia. Kita boleh suggest. And then satu lagi kita boleh tengok color. Kita boleh tengok color. Tapi dia tak berapa accurate sangat. Masih lagi kena buat confirmatory test untuk cation dan juga anion. So sekarang kita fokus kepada anion. Okay. So kamu perlulah hafal. Nak tak nak kamu kena hafal lah benda ni. Semua ni. Kamu boleh hafal ini. InsyaAllah boleh jawab untuk anion. Okay. Alright. So nak buat tak ni? Page ni ni test. Test for chloride ion, test for ni tengok saya punya pages. Saya rasa saya share dengan kamu kan. Yang ini adalah untuk chloride ion nombor 1. Page yang seterusnya kita nak test sulfate ion nombor 2. Nombor 3 kita nak test carbonate ion dan nombor 4 kita nak test nitrate ion. Nitrate ion ni nombor 4. Ada 4 kesemuanya. Okey, jadi saya tak akan go through page by page. Saya akan bagi petua bagaimana cara untuk kamu ingat. That's why kelas hari ini sangat penting. Kalau kamu tak hadir, rugi besar. Okey. Jom kita tengok macam mana cara dia. Okey, cikgu macam mana nak ingat ni test anion. Okey, jom saya ajar satu persatu. So, confirmatory test. Okay, for anion. Siapa dia? Pecahkan dululah. Kena tahulah siapa yang kita nak test. Okay, nitrate ion, chloride ion, sulfate ion dan juga carbonate ion. Okay, kita nak test ini dia. So macam mana nak ingat? Tolong ingat perkataan ini. Okay, no clue, so nothing. Okay, ingat perkataan ini. No clue, so nothing. Rasanya kamu boleh agak kot siapa dia no clue, so nothing. So no ni apa sebenarnya? Dia merujuk kepada apa kelas? Dia merujuk kepada nitrate ion. Nitrate lah. Okay, clue. Clue tu apa, dapat tak Cl? Dia merujuk kepada chloride ion. So tu apa agak-agak? Oh ni senyap je kan, tak ada respon pun. So tu apa? So tu adalah sulfate. Okay. Nothing. Patah balik NO3 balik. Okay. NO3. Okay. Jom kita tengok macam mana cara dia. So step yang pertama, kita mula dari belah kiri lah Macam biasalah kamu kenalah lukis dulu test tube. Janganlah malas nak buat nota. Okay. Lukis test tube. Dan salt yang pertama adalah kita tambah dahulu. Kalau mana solution kena buat dot line tu
Kata let's say this is salt X. Okay. Okay, siapa dia salt X? Salt X itu adalah Cl ini tadi. Okay, nampak tak tu? Salt X itu adalah Cl. Tengok jiran sebelah dia. Cikgu siapa ada X ni? Kita dah tahu dah. X tu adalah Cl. Tengok jiran sebelah. Okay. So sekarang nak tambah apa ni? Okay, yang pertama. Okay, kena tambah. Dia mula bawah Dia bermula pada bawah Saya punya step ni nombor 1, ni nombor 2, nak kejap lagi ni nombor 3. Okay, ingat tu. Kan ada yang keliru pula. Nombor 1, 2, 3. Saya pergi nombor 2 dulu. Nombor 2 mesti tambah asid. So asid apa dia? Senang je, tengok yang ini. Mesti ada NO3 dekat belakang dia. So asid apa yang ada NO3? HNO3. Nampak tak tu? Okay. Step yang nombor 3 nak tambah apa? Step nombor 3 kita kena tambah salt, tambah garam. Tambah salt apa? Okey, ini Cl kan? Kamu kena ingat balik. X ni adalah Cl. X ini adalah chloride ion. Tengok jiran sebelah. Okey. So siapa dia nombor 3? Okey, nombor 3 ni kita nak hasilkan precipitate. Kita nak hasilkan precipitate. So ingat balik siapa dia Cl yang insoluble, iaitu PAH PAH chloride. Siapa dia PAH tadi? Pb, silver, mercury. Okay. So yang nombor 3 ni kamu boleh tambah either one. Nak tambah yang ini boleh, Pb boleh, silver pun boleh. Okay. Jadi saya standardizekan lah. Senang ingat je Pb. Tambah Pb. Apa dia? PbNO3. Salt yang kamu nak kena tambah kat sini semua kena sama dengan atas dia. Refer yang atas ni Ni. Yang saya buat highlight kuning ni kan. Kena sama belakang dia. Belakang dia NO3 je semua. Tambah acid NO3. Nak tambah salt pun NO3 juga. Okay. Cikgu kenapa nampak ada Pb? Pb tu sebab kita nak hasilkan insoluble chloride tadi. Dia akan hasilkan precipitate. Nampak okay. So sekiranya kamu tambah lead nitrate tak ada precipitate, bermaksud dalam tu tiada chloride ion. Tapi kalau ada precipitate bermaksud ada chloride ion. Okay. Itu adalah nombor 1. Nombor 2, macam mana nak test? Okay, nombor 2 lah. Saya lukis dulu. Macam biasa, lukis dulu test tube. Ini adalah salt Y pula Salt Y. Siapa dia Y? Y ini kena tengok pula jiran sebelah dia. Y ini sebenarnya ialah sulfate. Okay. Okay, siapa dia Y? Y ini adalah sulfate ion. So sekarang sebenarnya kita nak test sulfate. Kalau dia ada sulfate ion, dia akan hasilkan precipitate. Okay. Okay, produk dia akan hasilkan precipitate. Kalau tidak ada, no precipitate. Tak ada mendakan. Okay. So step nombor 1 tambah salt Y dahulu. Okay, step nombor 2 tambah acid. Acid apa kelas? So acid apa? Tengok atas tadi Cl kan. Atas dia semua kena ada Cl. Tambah HCl. Tengok atas yang clue tu. Okay, tambah HCl. Stepnya nombor 3 tambah salt. Okay, salt apa nak tambah? Sama juga, ini kita nak test sulfate kan. Sulfate apa yang insoluble? Sulfate PCB sulfate. Okay. Pb calcium barium. So nak senang hafal, ingat je Pb juga sebab sama kan. Tak payah nak pening kepala, ingat je Pb. Jadi tambahlah Pb chloride 2. Okay. Sekiranya ada white precipitate bermaksud dia ada sulfate ion. Okay. Dah itu cara nak test sulfate ion produk dia semua kena ada precipitate kalau tak ada precipitate bermaksud ion itu tidak hadir. Okay. Maksudnya ada ion lain dah tu, mungkin nitrate ke Okay, nombor 1 sudah, nombor 2 sudah, nombor 3 pula.
Sebab ada 4 semua Okey, so ini adalah sob XYZ pula sob Z. Okey, siapa dia Z? Kelas, agak-agak siapa dia Z? Tengok jiran sebelah. Z ni adalah nitrit. Okey. Tengok jiran sebelah dia. So Z ni siapa? Kita nak test nitrit ion. Okey. Nitrit ion ni nak kena tambah apa cikgu? Okey, clue dia mesti kena ada sulfit dekat belakang. So step yang pertama kena tambah dilute sulfuric acid. Saya buat D D tu dilute lah. Tulis nama penuh, dilute sulfuric acid. Nampak tak belakang dia kena ada sulfit. Tengok dekat atas tu. Sulfit Step nombor 2 nak tambah apa? Step nombor 2 tambah sama juga belakang dia kena ada sulfit, tambah salt. Salt tu ada FeSO4. Okey. Nampak tak? FeSO4 sama juga ada sulfit di belakang dia. Okey, ini dia lebih sikit nitrit ni dia lebih sikit. Dia ada tambah satu lagi, tambah tadi dilute, ini tambah concentrated H2SO4. Okey kelas add concentrated SO4. Dan nak tambah concentrated ni, nampak tak belakang dia sama je. Okey. Sulfit, semua sulfit. Nampak tak? Okey. And then concentrated ni ada step dia lah di mana test tube tu kamu kena slangkan dia. Slang the test tube. Slang ni maksudnya kena condongkan. Kamu kena condongkan. Dan ni katalah solution tadi kan, so kamu hanya tambah a few drop sahaja. Okey. A few drop. Okey. Apa yang akan berlaku? Dia akan membentuk brown ring. Okey. Dia akan membentuk brown ring dekat sini. Dalam ni kamu akan nampak ada cincin perang tengah-tengah tu. Okey. Yang lain semua hasilkan white precipitate, okey? Kenapa ni? Okey, yang lain ini observation dia semua hasilkan white precipitate. White precipitate. Okey, untuk yang ini sahaja, last kali dia akan hasilkan brown ring solution. Okey. Okey, 1 2 3. Okey, last kelas. Last, siapa yang saya tak masukkan lagi dalam empat ni? Okey, nitrit dah, chloride dah, sulfit dah. Sekarang tinggal karbonat sahaja. Okey. Okey, karbonat ni paling simple step dia. Macam mana karbonat? Okey, karbonat ni saya buat dekat atas Karbonat. Okey. Ini kamu punya salt. Let's say lah salt ni adalah XYZ. Salt W lah senang W. Okey. Siapa dia W? Ini adalah karbonat. Dia last sekali. Dia adalah karbonat. Okey, karbonat ni macam mana? Senang saja, step dia tambah asid sahaja. Okey, tambah asid tu tak kisah, kamu boleh tambah ACl, kamu boleh tambah HNO3, mana-mana asid boleh asalkan asid. H2SO4, either one. Step dia paling mudah. Tambah okey, dan tambah tu pula. Okey. Tambah tu asid lah. Apa dia punya observation dia? Apa yang kamu nampak? Dia akan hasilkan colorless bubble gas. Okey, siapa dia colorless bubble gas? Colorless bubble gas itu ialah gas karbon dioksida. Okey. Dia ada karbonat kan, maksudnya produk dia karbon dioksida. Tu je clue dia. Karbonat, produk dia hasilkan gas karbon dioksida. Tambah asid, tak perlu nak tambah salt. Okey. Itu sahaja cara nak test keempat-empat ini. Susahlah cikgu. Memanglah kena ada effort sikit kan.
Nak hafal chemistry ni dia kena ada kaedah dia. Macam ni lah saya kata tadi ni. Okay, ingat no clue, so nothing. Dan kamu kena ingat setiap apakah compound yang ataupun apakah solution yang kita nak kena tambah. Okay. Jadi ini nombor 1, salt X. Ingat belakang ada tu semua ada nitrate je. Salt Y, belakang yang kita tambah tu mesti ada chloride. Nampak? Chloride. Untuk salt Z, Z ni nak test apa? Tengok jiran sebelah ada iaitu nitrate. Nitrate ni je ada banyak sikit nak kena tambah. Tapi sebenarnya banyak pun dua je iaitu sulfuric acid yang cair, yang kedua sulfuric iron to sulfate, dan yang ketiga sulfuric acid yang pekat. Okey. Last sekali karbonat. Karbonat senang saja, tambah mana-mana acid pun tak apa dan hasilkan karbon dioksida. Okey. Inilah dia cara nak test anion. Okey kelas? Boleh ke sampai situ? Berbuih lah mulut ni. Okay, non stop. Okay, hopefully kamu boleh buat nota ni. Buat sendiri nota ni, salin balik apa yang saya bagi ni. Okay. Ni nota dia screenshot. Okay. Alright. Kita ada 9.20, ada 10 minit lagi kan. Kita cuba tengoklah contoh latihan apa yang ditanya So ini sahaja nak test anion. Okay. Okay, tolong respon sikit semua ada. Kalau ada sebarang soalan boleh type type kat chatting tadi. Okay. Ataupun angkat tangan ke, ada apa-apa nak tanya. Apa lagi saya nak tekan kat sini. Okay, satu lagi saya nak tekan kat sini. Allahu Akbar ini. Jangan kacau. Pergi depan dulu, pergi depan. Dah cabut dah ni. Okey, dengar tak suara? Testing, dengar ke? Dengar cikgu. Okey, dengar. Okey, good. Okey. Alright, so satu lagi yang tambah ni Yang tambah ni bermaksud 2 cm3 lah. Tambah ni mesti 2 cm3 sahaja. Sebab apa 2 cm3? Sebab test tube ni dia tak banyak. Okey, test tube ni tak banyak pula. Test tube ni size dia kecil. Jadi you cannot add too large amount, tak boleh So to be safe, just add 2 cm3 for each reagent Okey. So selesai dah yang anion. So ada tak contoh? Kat sini tak ada Okey. Nanti kita tengok jangan muncul kamu. Okey, jap. Kena tunjuk juga satu contoh. Sebab benda ni ada lagi beberapa minit lagi kan. Ambil lah yang simple sikit soalan. Okey, jap. Banyak pages tu bawah-bawah je soalan ni. Okey, jap. Okey, mana yang saya nak ni? Mana Ya. Okey, tu dia. Okey, jom kita tengok dekat sini. Ni kelas, jom hari ni kita tengok yang 85 ni So, objektif kita ialah kita nak tahu siapa dia X, Y, apa lagi? Okey. Ada tak? Harap ada relate Kita anion. Ini. Okey saya ambil atas ni lah. Tak panjang sangat pula. Okey. Jom kita tengok dekat sini Okey, diagram 85 shows a flowchart of the qualitative analysis. Saya on the spot ni saya buat ni, saya tak tengok skema jawapan
Okey, black powder. Siapa dia black powder? Agak-agak kamu saya dah ajar sebelum ni yang warna gelap, yang color compound. Cikgu sort X, Y dengan W perlu ke bagi tahu dilute acid? Tak perlu X, Y, Z tu tak perlu bagi tahu dilute acid. Yang Z saja perlu bagi tahu dilute. Sebab dia ada dua kan, sulfuric acid. Jadi yang pertama tu dilute sulfuric acid, yang kedua tu concentrated sulfuric acid. Okay. Okay, so tengok dekat sini. Black powder. Siapa ada black powder? Okay, kalau kita tengok balik syllabus kita sebelum ini ada good. Copper salah, tertinggal belakang. Siapa dia? Dia oxide belakang dia. Oxide apakah yang berwarna black? Warna hitam. Ada 3 je kita belajar. Copper to oxide, zinc oxide dan juga lead to oxide. Jadi jawapan dia ialah CuO. Dah hampir betul dah Hani Kamila punya jawapan. Okay. So X ni adalah copper to oxide. Okay. Copper to oxide warnanya black. Nampak tu? Tengok soalan dah kena agak dah apa dia punya compound. Add hydrochloric acid. Okay. So yang ni adalah base. Base tambah acid dapat apa kelas? Salt and water. Okay. So produk dia adalah salt and water. Jadi yang biru ni adalah salt. Ni adalah Y dia. Okay. So apa Y dia? Jadi kamu kena buatlah equation sikit kat tepi tu. Kan? Equation sikit So copper to oxide tambah HCl dapat apa kelas? Okay, akan dapat CuCl2 plus water. Tengok dia punya ni. Anion and cation dia dapat CuCl2. Jadi yang Y ni adalah CuCl2. Dia senang ni cikgu bagi jawapan Okay. Alright nampak? Y dah dapat dah. And then macam mana nak tahu Y? Kena ingatlah equation untuk neutralization. Okay. Asid campur alkali ataupun asid campur base dapat salt and water. And then Y copper to chloride, ada 2 eksperimen dia pecah kepada 2. Yang nombor 2 tu dia tambah dengan sodium hydroxide. Okey kelas, bila kamu nampak sahaja tambah sodium hydroxide ataupun ammonia solution, kena tahu apa objektif dia. Objektif dia adalah nak test cation. Okey. Banyak kali saya ulang. Kalau dia tambah aja sodium hydroxide ke dalam mana-mana salt, kamu ada garam kan? Ini kamu tengok eksperimen tu dia tambah sodium hydroxide ataupun dia tambah ammonia solution. Maksudnya dia nak test cation, yang charge positif dia siapa. Ini yang saya punya table yang ada right pangkah tu. Itu dia kamu kena ingat. Okay. And then yang ni dia tambah silver nitrate. Okay, silver nitrate. Okay, silver nitrate ini kamu kena ingat yang nak test anion tadi. Ingat balik. Apakah dia, kita nak test salt apa yang belakang dia semua ada nitrate. Cuba ingat balik. Kan tadi saya buat X, Y, Z, W kan. Yang mana yang kita tambah reagent tu semua dalam ni ada nitrate. Siapa dia? Itu je. Jadi okey, ni soalan lain. Jadi kena tengok balik nota kita tadi. Mana tadi Okey. So kalau yang nitrate mana kelas? Okey. So kalau nitrate kita yang belakang ni nitrate, kita nak test chloride. Pandai. Terima kasih Kamila. Okey, kita nak test apa ni? Semua ada apa ni? Ada nitrate kan? Kita nak test siapa dia? Kita nak test chloride. Tengok jiran sebelah. Bermaksud dalam tu ialah siapa? Bermaksud dalam tu sebenarnya ialah chloride. Itu je. Panjang-panjang saya hafal tadi punya itu je. Sebenarnya yang ini kita nak test presence of chloride ion. Okey. Cikgu, kalau ada chloride ion dia jadi apa? Dia akan hasilkan white precipitate. Kalau tak ada chloride ion, dia tak akan hasilkan white precipitate. Jadi sebenarnya kat sini adalah kita dah tahu dah dia punya ni.
Dah tahu dia punya apa anion dia adalah chloride ion. Yang ni kata hasilkan mendakan biru. Siapa dia kelas? Jadual saya buat pangkah right tu siapa yang bila kita tambah dah akan hasilkan mendakan biru. Jadi saya tak adalah nak refer balik table tu sebenarnya kalau dia hasilkan mendakan biru, tak lain dan tak bukan dia adalah Cu2 plus ion. Okey. Copper Cu2 plus ion. Jadi selesai dah yang itu So dia tanya apa je? So dia kata kenal pasti siapa dia X, Y, cation Y and cation anion Y. Okay. X. X tu kena bagi tahulah apa nama salt itu. Okay. Mana X kita tadi? X dah jumpa kan? Copper tu oxide. Nampak tak? Betul jawapan saya Alhamdulillah. Kalau salah ni nanya nak explain. Okay. Betul lah jawapan saya tadi kan? X copper tu oxide. Lagi? So dia punya nombor 2 cation dia adalah copper lah kan ni, copper betul. Okey. Okey, Y siapa? Y tadi saya kata copper tu chloride. Betul tak? Copper tu chloride betul. Anion Y, chloride ion kan. Ini dia chloride ion bila kamu tahu je benda ni anion cation, insya-Allah soalan yang seterusnya kamu boleh jawab So dia ada lagi soalan seterusnya. Okey, nampak tak nombor 86 ni? Nombor 86 ni saya nak jadikan kamu punya assignment lah nanti Itu je. Cukup saya punya latihan satu soalan dah cukup Itu je assignment untuk kamu. So hopefully kamu dapat test untuk anion, cation itu dah cara paling mudah untuk kamu. Saya dah ajar cara untuk kamu hafal lah. The rest is depends on your effort lah So kalau kamu tengok dalam YouTube pun banyak cikgu ajar cara-cara nak test anion cation sebab sangat penting dalam SPM dan biasanya dia juga keluar dalam kamu punya amali nanti bila kamu tingkatan 5. Okey kelas. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini kelas kita. Yang tak isi attendance, sila isi attendance. Okey, dalam Google Form yang saya adakan dalam group So itu sahaja. Jadi kalau ada apa-apa boleh PM saya kalau ada apa-apa soalan yang kamu tidak faham Okey kelas. Terima kasih semua. Cikgu. Ya. Okey, Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Minggu depan topik baru